Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada ayat seterusnya pada hari ini. Masih berkenaan dengan bulan Ramadan. Masih berkenaan dengan siam. Ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru. Syahru ni maksudnya bulan. Syahru Ramadan. Ramadan ini adalah bulan Ramadan. Ramadan dari akar kata Ramadan. Ramadan maksudnya iaitu panas dan membakar. Jadi bila dikatakan Ramadan ni panas membakar, sama ada disebabkan oleh terik matahari ataupun disebabkan oleh panas dalaman badan kita sebab sakit. Allazi yang unzila telah diturunkan daripada akar kata nazala, turun, jadi unzila telah diturunkan, fi di dalam, hi-nya, dalamnya ini kembali kepada bulan Ramadan tadi. Al-Quran. Quran. Quran ni dari akar kata qara'a, iaitu dia telah baca. Jadi Quran ini maksudnya adalah yang banyak dibaca. Nanti kita akan terangkan apa penafsiran ringkasnya nanti. Yang ulang-ulang Quran maksudnya diulang-ulang baca. Maknanya diulang-ulang baca, maknanya yang banyak dibaca. Ini pun ada satu nubuatan bahawa nanti Quran akan banyak dibaca. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Hudan. Hudan ni adalah masdar dan dia digunakan sebagai fa'il. Maksudnya petunjuk. Ini kita dah belajar dalam surah ayat-ayat sebelumnya. Petunjuk. Li bagi An-nas bagi manusia. Wa dan bayinat. Bayinat ini adalah keterangan. Kita pun dah belajar sebelum ni juga. Bayinat ini iaitu satu keterangan yang boleh diterima pakai, yang akal fikiran kita yang sihat dapat menerimanya. Ini maksudnya bayinat. Min dari al-huda, petunjuk. Minal huda, dari petunjuk. Wa dan al-furqan. Furqan ini maksudnya yang membezakan antara baik dan buruk. Furqan ini menjelaskan sesuatu perkara itu benar ataupun salah. Furqan juga menjelaskan sesuatu perkara yang dosa dan perkara-perkara yang mendapat pahala. Itu maksudnya furqan, yang membezakan antara baik dan yang buruk. Fa, maka, man, barang siapa, syahida, ini siapa yang telah menyaksikan, dia telah menyaksikan, min, dari, kum, kamu, asyahru, asyahru, bulan itu, ada alif lam ta'rif, syahru ini kembali kepada bulan Ramadan. Bulan itu. Kalau kita kata syahrun saja mungkin bulan lain, tapi asyahru ini khas, ada alif lam ta'rif di sini, itu menunjukkan kepada syahrul Ramadan. Fa, maka, yasumhu, maka berpuasalah dengannya. Kita dah baca saum, maknanya berpuasalah dengannya. Wa dan man, barang siapa, kana, dia itu, maridan, sakit, atau ala, atas, safarin. Ala, safarin, kita dah belajar juga sebelum ni. Ala pun boleh bermaksud fi, maknanya dalam. Safarin, perjalanan. Fa, maka, iddatun, ini kita dah belajar, bilangannya. Fa'iddatun, maka bilangannya, terjemahannya yang bagus, maka sempurnakan bilangannya, min, dari ayam, hari-hari, ukhar, yang kemudian. Hari-hari yang kemudian nanti boleh sempurnakan. Yuridu, diinginkan. Siapa yang menginginkan? Allah Ta'ala. Allah. Allah Ta'ala menginginkan bi, bagi, kum, kamu, al-yusra,
kemudahan atau kelapangan, keringanan. Wa dan la tidak, yuridu menginginkan, dan dia tidak menginginkan, bi bagi kum kamu, al-usra. Al-usra maksudnya kesukaran, kesusahan, kepayahan. Nanti kita akan lihat terjemahannya yang bagus. Wa dan li hendaklah tukmilu, kamu sempurnakan. Daripada kamala maknanya kamal, maknanya sempurnakan, kamu sempurnakan iddata bilangan, tadi kita dah belajar di sini, iddata bilangannya, wa dan li supaya tukabbiru, kamu membesarkan atau menjelaskan kebesaran Allah, kebesaran Allah Ta'ala, ala atas ma apa hada telah ditunjukkan kum kepada kamu, wa dan la'alla supaya kum kamu tashkurun menjadi orang-orang yang bersyukur. Okey, kita akan lihat terjemahannya yang mudah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itulah yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan satu penjelasan dari petunjuk itu dan suatu yang membezakan antara baik yang buruk, iaitu furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa di antara kamu yang telah menyaksikan, atau maksudnya di sini telah menyaksikan, telah datang, datang berada, bulan itu dah berada di hadapan kita, maka berpuasalah kamu dengannya. Waman kana maridan au ala safarin, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, faidatun min ayyamin ukhar, maka sempurnakanlah bilangannya pada hari-hari yang kemudian. Yuridullahu bikumul yusra, Allah Ta'ala mengkehendaki bagi kamu kesenangan atau kelonggaran. Wala yuridu bikumul usra, dan dia tidak menginginkan kepayahan atau kesusahan bagi kamu. Walitukmilu iddata, maka sempurnakanlah bilangan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkanlah Allah Ta'ala atas apa yang dia telah beri petunjuk kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi kita lihat tafsir ringkasnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi di sini ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita umat Islam bahawa yang kita dah belajar sebelum ini, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Apabila kita beribadat di dalamnya, banyak faedah kita dapat. Kita dapat menghalang syaitan daripada menyerang kita. Kita dapat melakukan kebaikan, melakukan pahala, dan kita dapat meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya dah terangkan dalam ayat yang sebelum ini. Jadi tambahan lagi di sini dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dalam bulan suci Ramadan inilah telah diturunkan Al-Quran. Jadi sebagaimana dari segi bahasa saya dah terangkan, Ramadan itu dari akar kata Ramadan yang bermaksud panas atau yang membakar, sama ada disebabkan cahaya matahari ataupun dari dalam badan kita sendiri. Jadi di sini digambarkan bahawa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan lah telah diturunkan Al-Quran. Dalam surah Qadar juga dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ayat ini menggambarkan Al-Quran yang kita katakan petunjuk bagi umat manusia berkat dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran telah diajarkan kepadanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan usaha jerih penat payahnya menyampaikan kepada kita, menjadi petunjuk kepada kita. Ini Allah Ta'ala ingin menambahkan lagi, menjelaskan lagi kebesaran bulan Ramadan, bahawa dalam bulan Ramadan itu pun Al-Quran telah diturunkan. Ini ayat ini menggambarkan bahawa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, ketika beliau ingin bersorangan, tidak mahu bercampur dengan masyarakat yang penuh dengan bergemilangan dengan dosa pada waktu itu, dan tidak ada rasa hormat antara satu sama lain. Manusia, orang pada waktu itu bangga dengan melakukan dosa-dosa, suka berperang, suka berbunuhan, suka merampas, merompak harta orang lain, menyembah berhala. Jadi kerana masyarakat pada waktu itu hidup dengan penuh dosa, Rasulullah SAW suka duduk bersendirian di Gua Hira. Jadi beliau tidak hairankan hal-hal dunia pada waktu itu. Pada saat seperti itulah Malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, Ma ana biqari'in, aku tidak tahu baca. Dan ini lagi seterusnya Malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi Muhammad beberapa ayat. Ini ringkas saja, kalau saya nak ceritakan peristiwa ini terlalu panjang. Jadi di situlah Al-Quran telah diturunkan, dan satu nubuatan juga bila dikatakan Quran yang diulang-ulang baca, maknanya yang akan banyak dibaca. Dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam bulan suci Ramadan, berjuta-juta orang membaca Al-Quran. Tiap-tiap tahun di bulan Ramadan, orang akan membaca Al-Quran. Dan di hari lain pun orang baca juga, berjuta-juta orang baca. Tapi khas di bulan Ramadan, lebih banyak lagi orang membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana Malaikat Jibril alaihissalam selepas itu selalu membaca Al-Quran. Bila dah lengkap Al-Quran tu, selalu membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan. Kemudian di akhir hayat kehidupan Rasulullah SAW, Al-Quran itu dibacakan sebanyak 2 kali kepada Rasulullah SAW. Jadi di sini Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada umat Islam, selain berkat daripada puasa tadi yang kita dah belajar sebelum ini, Allah Ta'ala ingin menambahkan lagi betapa hebatnya, betapa bagusnya, betapa mulianya bulan suci Ramadan ini. Selain daripada puasa, di sini digambarkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kita telah diturunkan pada bulan suci Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan dengan petunjuk dan yang membezakan antara yang baik dan buruk. Furqan. Jadi alhamdulillah, Al-Quran adalah penyelesaian dalam banyak persoalan. Dalam banyak masalah kita boleh dapatkan penjelasan dan penerangan di dalamnya. Itu kalau kita memahaminya, insya-Allah banyak persoalan kita dapat selesaikan melalui Al-Quran. Kemudian kalau kita tak menjumpakan Al-Quran, ada sahabat bertanya juga, kalau kita tak menjumpakan Al-Quran, dari mana kita boleh dapatkan jawapan? Lihat kepada sabda-sabda suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kemudian kalau tak ada, lihat juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, lihatlah kepada petunjuk-petunjuk daripada orang-orang yang faham Al-Quran. Dan kalau tak ada, barulah kita boleh menggunakan pertimbangan akal yang sesuai. Tapi ada urutan dia. Tapi alhamdulillah, banyak perkara kita boleh selesaikan melalui Al-Quran. Sebab di sini Allah Ta'ala dah jelaskan, Hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia dan ada penjelasan di dalamnya dengan petunjuk dan yang membezakan yang baik dan yang buruk. Itu bergantung kepada seseorang bagaimana dia
mengkaji, menilai, mengamalkan Al-Quran, dan insya-Allah Ta'ala dia boleh mendapatkan banyak jawapan daripada Al-Quran. Nanti kita boleh sambung lagi dalam sesi soal jawab. Kalau ada siapa nak tambah pun silakan. Sebab benda ni, perkara ni memang sangat luas sebenarnya. Kita teruskan ayat seterusnya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah di dalamnya. Dalam bulan suci Ramadan itu kita digalakkan untuk berpuasa. Sebab itulah bagi orang-orang yang beriman, para sahabat terutamanya, mereka sangat tenanti-nantikan bulan suci Ramadan. Mereka menunggu-nunggu Ramadan. Mereka mengatakan mereka sangat gembira. Bila masuk bulan Ramadan saja, banyak perkara-perkara baik yang mereka boleh lakukan. Mereka rasa seronok melakukan banyak perkara-perkara yang berfaedah, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Mereka dapat banyak beribadat, berzikir, dan perkara-perkara buruk mereka terhindar daripada perkara-perkara buruk. Jadi mereka sangat menanti-nantikan bulan Ramadan. Sebab tu ada katakan marhaba Ramadan. Mereka menyambut kedatangan Ramadan. Kemudian ada satu cerita, ini cerita. Ada satu orang ustaz ini, dia pergi melawat satu daerah pedalaman lah. Jadi dia mengajarkan agama di kampung itu. Jadi sebelum ustaz itu pulang dari kampung itu, dia mengatakan kepada orang kampung, nanti kalau Ramadan datang, kamu sambutlah dia dengan baik. Kan? Laksanakanlah banyak ibadah dan sebagainya. Jadi ustaz itu pun balik. Dan bulan Ramadan pun datang dan berlalu. Selepas bulan Ramadan, dia pergi ke daerah yang jauh tadi tu, yang pedalaman itu. Sampai di sana, bila ustaz tu tanya, bagaimana Ramadan kamu? Dan bagaimana kamu dapat mengerjakan Ramadan? Mereka mengatakan, ustaz katakan Ramadan akan datang. Kami tunggu-tunggu, tak ada pun Ramadan datang, tak ada pun orang nama Ramadan datang. Jadi ini satu cerita lawak sajalah sebenarnya. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini, iaitu kita menyambut dia, kan? Kita perlu tenanti-nanti. Orang yang beriman ini, orang yang bertakwa ini, mereka sangat tenanti-nantikan bulan suci Ramadan. Kerana mereka yakin bulan suci Ramadan adalah waktu yang paling sesuai untuk mereka perbanyakkan ibadat, untuk mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan peluang untuk mereka membuang segala kekurangan, keburukan, dosa-dosa. Jadi inilah peluang untuk mereka meraih banyak berkat dan kedekatan dengan Allah SWT. Maka itu dikatakan di sini, faman syahida minkum syahr falyasumhu, maka berpuasalah di bulan suci itu. Wa man kana maridan aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka sempurnakan pada hari-hari yang kemudian. Jadi ayat ini pun kita dah belajar sebelum ni, dia seolah-olah nampak macam ayat ini berulang. Saya dah ajarkan juga sebelum ni, bila ayat itu berulang, itu bermaksud ada penekanan di sini. Ada penekanan bahawa perlu. Kalau kata benar kita sakit atau kita dalam perjalanan, memang kita perlu ganti pada hari yang lain. Jangan kita tak ganti. Usahakan untuk kita ganti bulan Ramadan itu. Ini saya dah terangkan sebelum ni. Kalau kata satu ayat tu kadang-kadang bila dia berulang, ada penekanan di situ, ada makna yang keras. Maksudnya keras, ada tekanan di situ supaya kita jangan terlepas daripada berkat itu. Jadi di sini Allah Ta'ala mahukan orang-orang beriman tadi, kalau kata mereka betul-betul sakit atau dalam perjalanan, mereka perlu menyempurnakan puasa itu pada hari yang lain, pada bulan yang lain. Ini saya dah terangkan dalam pelajaran yang lepas bagaimana tafsir daripada ayat ini. Dan buktinya kita lihat bagaimana Allah Ta'ala sebutkan di sini. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan bagi kamu. Jadi kalau kata benar tak boleh, kalau benar tak boleh puasa pada bulan hari itu, gantikan pada hari lain. Allah Ta'ala inginkan kemudahan bagi kita. Wala yuridu bikumul usra. Dia tidak menginginkan kesusahan bagi kita, kepayahan kepada kita. Kalau kata kita betul-betul dalam
perjalanan atau sakit, tak perlu puasa pada waktu itu, tapi Allah Ta'ala dah berikan kemudahan, jadi mereka perlu puasa pada hari yang lain. Ha. Jadi ada seorang yang bertanya kepada saya, Tuan, kalau kita berpuasa dalam perjalanan, kan, kalau kita dalam perjalanan, dia kata sekarang kita tak perlu puasa sebab perjalanan sekarang mudah. Kan, contohnya lah kalau kata nak pergi Penang, highway saja kan. 3, 4 jam, 5 jam kita dah boleh sampai kalau KL ke Penang. Kan, kemudahan dah ada highway. Dah memang mudah kita jalan. Kalau kata pagi kita puasa, kita nak pergi Penang, kita boleh sampai sana Penang dan kita tak perlu meninggalkan puasa kita. Jadi itu kemudahan yang manusia sediakan. Tapi ini kemudahan Allah Ta'ala yang sediakan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala telah menyediakan kemudahan bagi kamu. Kalau kata kamu dalam perjalanan, tak perlu puasa. Sekarang kita nak pilih yang mana? Kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan ke? Atau kemudahan yang manusia sediakan? Jadi berulang kali saya dah katakan, kalau kita dalam perjalanan tidak boleh berpuasa. Kecuali kalau perjalanan itu yang dekat, yang kita boleh balik sekejap 1 jam atau setengah jam punya perjalanan, itu tak perlulah kita anggap sebagai perjalanan. Itu saya pun dah terangkan banyak sebelum ini. Okey, ini kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tidak menginginkan kesusahan kepada kita. Okey. Walitukmilul iddata. Ini disebutkan lagi. Dan supaya kamu menyempurnakannya bilangannya pada hari lain. Sempurnakan bilangannya itu. Maknanya kalau kata puasa 30 hari, kita tertinggal 3 hari, kita perlu sempurnakan 3 hari. Supaya kita tidak terlepas daripada berkat bulan suci Ramadan. Kalau kita sakit, kita dalam perjalanan, memang kita tak dapat puasa. Tetapi kalau kita menggantikannya, jadi berkat 30 hari puasa itu tidak kurang. Kita masih tetap mendapatkan kesempurnaan bulan suci Ramadan. Sebab tu dikatakan di sini, walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah, kamu sempurnakanlah bilangannya. Supaya apa? Berkat-berkat bulan suci Ramadan itu, puasa yang tertinggal tadi walaupun bukan di bulan Ramadan, namun kita tetap dapatkan pahalanya sama seperti di bulan suci Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu membesarkan Allah Ta'ala sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepada kamu. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahawa kita sudah terangkan bagaimana berkatnya puasa, berkatnya turunnya Al-Quran. Jadi kita perlu mengagungkan Allah SWT. Kita perlu memujinya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, perkara yang paling baik apabila kita banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat, mensucikan diri, memujinya, dan banyak menyibukkan dalam membaca Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah petunjuk, diterangkan tadi petunjuk, keterangan dan membezakan bagi kita. Jadi kita sebaik mungkin meraih keberkatan di bulan suci Ramadan ini. Inilah dikatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkanlah Allah SWT, besarkanlah Allah Ta'ala sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepada kamu. Jadi kita harus berusaha sebaik-baiknya dalam bulan suci Ramadan, perbanyakkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara bagaimana membesarkan Allah Taala? Kita banyak beribadat, membaca, atau kita berkumpul, menyebut, mengenang, menceritakan tentang hal Allah SWT. Dan di dalam hadis juga digambarkan apabila manusia itu berkumpul untuk mengenang Allah SWT, untuk menceritakan tentang kebesaran Allah SWT, malaikat pun turut sama mendoakan kita. Jadi kalau kita berkumpul 1 orang ke 2 orang ke, ramai ke, memuji Allah SWT, mengenang Allah SWT, menyebut kebesaran Allah SWT, malaikat-malaikat pun akan turut mendoakan kita. Jadi setelah kita mendapat petunjuk daripada Allah SWT, wala'allakum tashkurun,
supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi cara mana kita harus bersyukur ini pun saya dah banyak kali ajarkan, bahawa cara kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk, hidayat, kan, berkat bulan yang suci, Quran yang suci telah dikurniakan kepada kita. Cara kita bersyukur bagaimana? Sama seperti Rasulullah SAW. Apabila Allah SWT telah mengkabarkan bahawa segala dosa-dosa beliau SAW sebelum dan selepas telah diampunkan. Namun demikian, Rasulullah SAW tetap beribadat. Solat fardu, solat sunat, solat nafal. Digambarkan dalam solat nafal iaitu solat tahajud, Rasulullah SAW berdiri mengadakan solat sehingga kan kakinya menjadi lebam, jadi bengkak. Lalu Hazrat Aisyah, isterinya yang tercinta, bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu perlu beribadat sampai setahap seperti ini? Bukankah segala dosa-dosa engkau itu telah dihapuskan oleh Allah SWT sebelum dan selepas?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "La akuna an abdan syakura, tidak mahukah aku menjadi hambanya yang bersyukur?" Jadi begini cara Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah mendapatkan kurnia, berkat, kejayaan, kemenangan, kedudukan dan sebagainya. Cara Rasulullah SAW dengan berbanyak solat, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun sama. Apabila kita telah meraih banyak berkat, kita dah melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat yakin bahawa sepanjang bulan Ramadan amalan-amalan kita itu kita terasa bahawa kita dapat membezakan baik dan buruk, kita terasa banyak pahala kita boleh raih dan kita dapat rasakan bahawa keburukan-keburukan itu jauh daripada kita. Jadi bila kita dapat rasakan nikmat-nikmat ini, maka kita perlu banyakkan bersyukur kepada Allah SWT di sini dengan perbanyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saja ayat ini saya sampaikan untuk kelas kita pada hari ini, kerana kalau saya masuk ayat yang seterusnya walaupun pendek tapi ini sangat panjang penjelasannya tentang pengabulan doa. Jadi alhamdulillah seperti Allah Taala telah aturkan, kan, kita minggu depan akan memasuki bulan Ramadan. Jadi kita dah belajar 3 minggu ini tentang Ramadan. Jadi saya harap kita semua dah ada persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan nanti selepas Ramadan kita akan lihat bagaimana doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah SWT di sini. Dan kita akan dapat rasakan nanti insya-Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan jawab doa-doa kita melalui ilham, melalui mimpi yang benar. Allah Ta'ala pasti akan memberikan tanda bahawa doa-doa kita itu nanti akan dikabulkan. Nanti kita akan belajar pada selepas Ramadan nanti insya-Allah Ta'ala. Jadi untuk kelas kita pada hari ini setakat ini dahulu. Jazakumullah sallallahu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.